Mungkin saya terlupa lah. Okey, tak apa. Jadi kita nak bincang soalan yang saya tinggalkan kerja rumah dekat awak tu. Okey, saya tinggalkan awak kerja rumah. Dah ada Didi Dudu kan? Dan satu lagi, dua je kan dengan ni kan? Fadila Ong dengan Punita kan? Betul? Okey, tengok yang dah ada Didi Dudu dulu. Awak tanda Ada soalan tanya. Okey, A diminta sediakan, dia suruh kita hitung untung bersih selepas mengambil kira perarasan. Jadi kita akan buat penyata untung Allah. Ya, penyata untung bersih bagi tahun berakhir ikut soalan. Cek dia nak tanya. Dah buat ke belum? Untung bersih yang dia bagi tu 55,000 ni kan, untung bersih. Dia belum final lagi. Sebab dekat maklumat kata semua berkongsi bersetuju membuat pelarasan bagi perkara berikut. Mana ada perkara yang dia kena ambil kira yang dia belum ambil kira lagi. Jadi kita kena betulkan dulu untung bersih tu. So daripada maklumat kita kena kenal pasti adakah perkara-perkara ini dia akan menambahkan untung kita atau mengurangkan untung kita. Okay, jadi untung bersih kita ni kita akan ada benda nak kena tambah dan ada benda nak kena tolak. Okay, gaji pekerja belum bayar. Kita belum bayar. So kalau belum bayar nak buat apa? Bayarlah kan. Bila kita bayar apa jadi dengan untung kita? Berkurangan. Jadi gaji pekerja belum bayar ni kita akan tolak. Tolak gaji pekerja, gaji belum bayar. Okey. Kemudian insurans prabayar. Insurans prabayar ni terlebih bayar. Jadi kita dah terlebih bayar, untung kita dah terkurang dah. Jadi nak betulkan untung kita kena tambah. Tambah insurans prabayar. Tambah. Tengok, saya letak kat tambah. Sewa belum terima. Belum terima, tak dapat lagi. Ni sewa diterima ni. Kita tak dapat lagi. So kalau kita dapat, apa jadi dengan untung kita? Bertambah. Sebab tu saya tambahkan juga sewa belum terima ni. Tak tambah. Hutang lapuk dihapus kira. Kita kena baca plain je. Jangan nak pening dengan perkataan dihapus kira. Hutang lapuk ni ialah hutang-hutang ataupun ABT yang tak boleh bayar hutang dia. Kita nak hapuskan ABT kita. Jadi kebiasaannya ayat dalam soalan dia akan tulis ini. Hutang lapuk dihapus kira. So ini ialah hutang lapuk. Simple je. Dia ialah hutang lapuk. Jadi hutang lapuk ni, hutang tak dapat kutip, dia merupakan kerugian kepada syarikat dan kerugian akan mengurangkan untung bersih. Jadi kita letak kat bahagian tolak hutang lapuk. Dan next, mewujudkan peruntukan hutang ragu. Kan kita dah refresh sebelum ni kan. PHR ni kalau bertambah dia adalah belanja. Kalau berkurangan dia adalah hasil.
Sekarang ni mewujudkan. Daripada tak ada, kosong, sekarang dah ada PHR 250. So ini ialah pertambahan ataupun kita panggil belanja hutang ragu. So belanja tolak kad belanja 250. Okey. Ini yang dia cakap, yang kita nampak perasan ni kan. Tapi kita kena pasti lagi, ada satu lagi iaitu faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman ni dia adalah perbelanjaan yang perniagaan kena bayar. Bukan belanjaan yang melibatkan perkongsi. Ini pinjaman ni perkongsian buat sebab nak jalankan perniagaan. Jadi inilah belanja. Walaupun dekat dalam maklumat dekat buku ni tak ada faedah atas pinjaman, tetapi dekat syarat dia kata ada faedah atas pinjaman 12% daripada berkongsi. So kat sini tengok dada bagi pinjam. Pinjaman dada 30,000. So faedah dia ialah 12%. Cuba kira 12% daripada 30,000. 12% daripada 3,000. 30,000 kali 12%. 3,600. Ini ialah belanja. Dalam buku tak ada lagi. Jadi kita kena tolak lagi. Faedah atas pinjaman 3,600. Boleh? So yang kita tambahkan tak sebelah. Yang nak tambahkan dulu. Yang nak tolak, kita tambahkan dulu semua sekali, baru letak kat sebelah. Letak kurungan sebab kita nak tolakkan dia. So bila kita selesaikan, kita akan dapat 51650. Inilah untung bersih yang terlaras ataupun terkini. Dan kita akan ambil guna untuk kita buat akaun, pengasingan astagfirullah. Sana. Untung rugi. Sekejap Kita keluar pula. Sekejap. Okey, untuk akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir, tengok soalan So kita guna tadi untung yang dah selaras tadi 5150. Lepas tu macam biasalah, guna formula kongsi untung. Kongsi untung sama dengan untung bersih tambah faedah atas sambilan faedah atas modal. Okay. So faedah atas sambilan dapat tak macam ni? Dapat 375 untuk dada. Okay, kita tengok soalan kat sini dada ni dia ada buat dua pinjaman ni. Dia ada buat dua pinjaman.
tempoh atau tarikh pinjaman dia berbeza. Jadi bila tarikh pinjaman berbeza, kita kena kira secara asing dulu. Okay. Kita kena kira dulu faedah atas ambilan, pinjaman atas ambilan. Ni untuk dadah untuk dadah. Faedah atas ambilan yang dibuat pada 1 Ogos 2017. Okay. So, faedah atas ambilan dia ialah 5%. Ambilan yang diambil ialah 4,000 pada tarikh Ogos ni. 4,000. Okay. Dan tempoh dia 1 Ogos 2017 sampai tutup buku. Tutup buku bila? 31 Julai 2018. So ngam-ngam setahun. Jadi kita akan kali dengan 12/12. So dapat berapa ni? 200 200. Tapi ambilan kedua, dia ada 2 kali ambil. Kita kena kira ambilan yang faedah atas ambilan untuk ambilan yang kedua pula pada 1 Januari 2018. Masih lagi 5%. Ambilan dia sebanyak 6,000. Tetapi tempoh tak sampai setahun. 1 Januari sampai tutup buku 31 Julai 2018. Berapa bulan tu? Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. So 7 bulan. Kita kena kali dengan 7/12. Cuba kira. 6,000 kali 5% kali dengan 7 bahagi dengan 12. Kita dapat 175. Okay. Jadi faedah atas ambilan untuk dadah kita kena asingkan, kemudian kita kena campurkan. Kira asing, faedah dia campurkan. So 200 campur 175, 375. Sebab tu saya dapat faedah atas ambilan dadah 375. Didi ada satu je ambilan dia, 1 Januari, tapi tak sampai setahun. Okay. Hanya 7 bulan je. Jadi kena kali ikut tempoh lah. So bila saya darabkan kita dapat 175. Dudu dapat 125. Dudu pun tak sampai setahun ni. Dia ambil Februari, so 6 bulan je. So dapatlah 125. Soalan? Dah buat ke belum ni? Okay, kalau betul tandakan. Kalau salah, tanya. Jangan diam je. Ini antara kelemahan PDBR lah. Saya tak dapat nak tengok ni. Awak ni boleh buat, tak boleh buat ni. Dah lah senyap ni semua. Boleh, okay. boleh. Faedah atas modal tak ada masalah. Tanda kalau sama. Gaji berkongsi. Yang dapat gaji Didi dengan Dudu je. Ini semua kena rujuk dekat ikatan perkongsian. Dekat situ ada tulis. Ini pun selalu kadang-kadang orang tersilap tau. Kenapa? Dia nampak 1,200 dinya. Didi 1,200, Dudu 1,000. Padahal ini ialah gaji bulanan. Bila kita buat penyata keuangan kita, semuanya mesti untuk tempoh setahun. So kena kali dengan 12 lah. Didi punya 1,200 kali 12, 14,400. Dudu punya 1,000 kali 12, 12,000. Kan? Kira dulu kat kolom sebelum. Sebab ada pengiran tambahan kan. Jawapan ni boleh letak dekat sebaris ataupun sekolom dengan faedah atas modal. Dan ada bonus, yang dapat bonus dadah. So satu je terus letak kat ujung 6,000. Boleh? Okey, so kita jumlahkan dapat
Jawapan dia letak kat sebelah. Kita nak kena tolak, kurungkan. So kita akan dapat 9925. Jawapan positif, so ini adalah kongsi untung. Kongsi untung kena tolak. Bagikan ikut apa? Tengok soalan. Soalan kata ikut nisbah 2, nisbah 2, nisbah 1. So 2 nisbah 2, nisbah 1. Macam nak kira? 2 nisbah 2, nisbah 1. So di dada punya ialah 2 per 2 campur 2 campur 1, 5. Didi punya ialah 2 per 5 juga. Dudu punya ialah 1 per 5. Ini cara kita kira. Okey. Ni yang kita belajar minggu depan ni, nak buat akaun semasa. First kali masukkan maklumat baki-baki. Baki-baki. Okay, kita buat kaedah beruangan. Dada, Didi, Dudu. Dada, Didi, Dudu. Sebelah debit ada 3 kolom, sebelah kredit pun ada 3 kolom. Masukkan baki dulu kan. Kalau kita tengok dekat soalan, baki akaun semasa Dada, okey, kredit. Didi, debit. Dudu, kredit. So ikut je apa soalan cakap ni. Lepatkan kat sini. Akaun semasa. Dada dengan Dudu kredit, Didi debit. Lepas tu kedua masukkan maklumat apa? Masukkan maklumat ambilan. Tengok ambilan, cari maklumat ambilan. Dada ada 2, nak buat apa ni dia 2? Tambahkan. Dada punya 10,000, Didi punya 6,000, Dudu punya 5,000. Ambilan ni kita akan debitkan 10, 6, 5. Lepas tu masukkan maklumat-maklumat daripada akaun pengeluaran, akaun pengasingan yang kita dah buat tadi. Akaun pengasingan ni. Yang tambah kita debitkan, yang tolak kita kreditkan. So Dada, Didi, Dudu ni masukkan dekat akaun semasa masing-masing. Faedah atas ambilan debitkan. Dada 375, Didi 175, Dudu 125. Debitkan. Ambil faedah atas ambilan, Dada 375, Didi 175, Dudu 125. Next. Faedah atas modal. Tolak. Semua yang tolak ni kita akan kreditkan. Dada 4, Didi 4, Dudu 2. Lepas tu gaji berkongsi. Gaji berkongsi ni beware sikit. Gaji berkongsi kita bukan ambil direct apa yang ada dekat dalam pengasingan ni, bukan. Kita kena ambil gaji yang belum bayar. So yang dalam pengasingan ni 14,400 Didi, Dudu 12,000 ni ialah gaji yang dah bayar kat mana? Gaji Didi 7,200, gaji Dudu 6,000. Ini ialah gaji-gaji yang dah dibayar. So berapa yang belum bayar? Yang belum bayar tu kita letak dekat akaun semasa. Okay, so Didi tadi 14,400, ni 7,200, maknanya separuh lah belum bayar. 7,200 lagi akan masuk dekat akaun semasa. Dudu pula, gaji setahun ni 12,000. Yang dah bayar 6,000, so belum bayar 6,000. Ini kita akan masuk dekat akaun semasa. Next. Daripada sini, bonus berkongsi 6,000. Ini yang sepatutnya dibayar. Tapi tengok dekat buku ada tak bonus berkongsi? Tak ada maklumat bonus yang telah dibayar. So semua sekali belum dibayar dan semua sekali akan masuk dekat akaun semasa Dada. Kenal itu? Okay. Next, tolak kongsi untung. So bila tolak lagi, tolak ni kredit lah. Kreditkan lagi. Dada 3970 masuk kat Dada. Didi pun sama, 3970 masuk kat Didi. Dudu 195. Butir dia, ini ialah akaun pengasingan. Butir kat akaun pengasingan. Lepas tu kita imbangkan, dapatlah HB ni. Dan HB ni terus jadikan BB. HB dengan BB cross. Cross, semua cross. Cross.
Soalan? Ada soalan? Tak ada juga. Terkejut dan tak ada. Okey, kita tengok latihan pengukuhan 2 pula. Fadila Ong Punita ni. Okey. Saya nak awak beritahu, tolong saya beritahu jawapan je. Saya tak nak buat. Saya nak salin je, nak tulis je apa yang awak buat, kita share dengan kawan-kawan. So A kita kena buat penyata untung rugi bagi tahun berakhir persoalan 30 Jun 2018. Okey, nak mula dengar apa ni? Tolong saya tak tahu apa-apa ni, awak kena tolong saya. Untung bersih. Biar pandai. Untung bersih. Berapa untuk bersih? 83,348. 83? 348. Oh, terima kasih. Saya tak tahu apa ni. Lepas tu, ada benda nak kena tambah? Apa yang nak kena tambah? Ada benda nak kena tambah? Kena tambah dengan sewa premis belum terima cikgu? Ya, betul. Sebab kita belum terima. So, kalau kita terima, apa jadi dengan untung kita ni? Akan bertambah. Betul? So, sikit je peralasan je. Dua ni je. So, satu nak kena tambah dengan sewa belum terima. Berapa tu? 1,000. Tambahkan dulu. Dapat 84,348. Lepas tu faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman ni belanja lah kan? Kita kena tolak lah belanja. Tolak faedah atas pinjaman. Berapa? Macam nak kira tu? 600 tahun. Mana pinjaman? Siapa yang ada bagi pinjaman? Kat mana nak tengok? Jumpa tak? Ni kan pinjaman 10,000. Siapa yang bagi? Punita yang bagi kan? So faedah dia berapa tadi tu? 600. Tolong kira. 600 kali 10,000 berapa? 600. Pandai. Tolak kita kurungkan. Dah, okey. Alright. So berapa dapat ni? Dapat 83,748. 83,748. Ada nak argue? Boleh? Alright, ini kita nak tulis apa ni? Untung bersih kurungan terlaras. Okay, next. Dah dapat untung bersih yang baru, kita kena buat account pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir. Nak tengok soalan lah, saya tak ada ruang. So nak mula dengan apa ni? Nak mula dengan apa? Tolong, saya tak tahu apa-apa ni. Nak buat ni? Oh, pandai. Untung bersih. Kita buat kurungan sikit terlaras. 83,748. Lepas tu nak buat apa ni? Tolong. Tambah faedah atas nilai. Pandai. Tambah faedah atas
ambilan. Gariskan. Siapa Siapa orang-orangnya? Fadilah je yang tu. Fadilah je ambil Oh, okey. Terima kasih. Fadilah. Berapa? 48. Yang lain dapat 48? Ada yang dapat lain? %4. Afiq, dapat benda yang sama 48? Ada siapa dapat lain? Sebelum saya teruskan ni. Satu Oktober sampai 30 Jun. 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 bulan. Ini 9 per 12. Yang ini Disember tak kira. Enam bulan. Ya Yang ini 6 per 12. Mari kita kira. 4,800 kali berapa peratus? Faedah atas pinjaman? Faedah atas ambilan? 4% kali 0.04 kali 9 bagi 12. So ni dah 144 dah ni. Kan? 144. Siapa tadi bagi yang 48? Macam mana dapat kira 48? Cikgu, saya salah kira cikgu. Okey. Yang lain senyap je. Baguslah tu. Walaupun awak salah kira, beritahu jawapan awak. Okey, kita try betulkan balik pengiraan. Cuba tekan balik kalkulator, kira balik. Kemudian yang kedua 1,600 kali 4%. Tapi kali dengan 1,600 kali 4% kali lagi dengan 6 per 12. Ini 32. Tambah kita dapat 176. Satu tujuh enam. Betul dapat 176? Dapat ibu, dapat. Pandai. So total ni berapa tolong? Boleh? Alright. Cun. Boleh. Next apa tolong? Saya tak tahu ni. Dia nak buat apa ni? Tolak faedah atas modal. Okey, tolak. Astaghfirullahaladzim. Faedah atas modal.
Ya, of course lah, tiga-tiga kan. Siapa berkongsi dia ni? Fadilah Ong Punita. Fadilah Ong Pun Astagfirullah Punita. Fadilah berapa? RM4,800. 4,800. Ong? Nak panggil nama tak? Prem, Prem. Ong berapa Prem? Prem? Ong punya berapa faedah atas modal? Dah buat belum? RM3,200 je. 3,200. Punita dan Damia berapa Punita punya? Alamak, aku ke? Alamak, aku ke? RM1,600 je. Tak buat ke? Fik, RM1,600. tolong Fik, berapa Fik? RM1,600. Ha? 1,600? RM1,600. 1,600? Ha? Ya, RM1,600. Okay, thank you. 1,000. Okay. Tu nak buat apa? Jumlahkan berapa ni? Saya ni kira pun tak pandai ni. Tolonglah. Berapa ni? RM9,600. Yang lain dapat tak ni? Tak ada nak argue ke? Setuju ke? Okay, next. Lepas tu nak buat apa ni? Tolak? Tolak gaji. Oh, gaji. Astagfirullah. Siapa yang dapat gaji? Fadilah dengan Ong. Oh, Fadilah dengan oh. Fadilah punya berapa? RM36,000. 36. Banyak juga Oh, RM24,000. so jumlahkan kita dapat 60,000. Next. Ada bonus? Ada allowance? Tak ada cikgu, tak. Tak ada. Ada. Ni je ada. Itu Okay, next je. nak buat apa? Jumlahkan. Letak sebelah Ya. 69,600. Kurungkan. So, tolakkan. Selesaikan berapa RM14,324. Positif. So, kita ada apa ni kalau positif jawapan kita? Tambah kongsi untung. Tolak kongsi untung. Tolak. Okay. Untung tolak Untung tolak. Kongsi. Kalau kita terlupa, macam mana Macam mana kita nak guna logik pemahaman kita? So, positif kita tahu untung kan?
untung kita kena bayar kepada berkongsi. So kita kena tolak lagi, keluarkan lagi, bayar kat berkongsi. So kalau kongsi, tolak. Kalau rugi, berkongsi kena top up, kena tambah. Kita perkongsian akan dapat. Penyata keuangan ni yang buat ni perkongsian ni, ekor pengasingan, penyata untung rugi ni yang buat ni ialah perniagaan atau perkongsian. Okay. Alright, so kongsi untung, nak kongsi sama-sama dengan tiga-tiga ni lah kan. Fadilah, Ong, dan Punita. Sekejap. Sekejap. Okey, berapa Fadilah punya? Berapa? Tujuh satu enam dua. 3162 cikgu. 7. Saya memang tak tahu apa-apa ni. Memang minta bantuan korang je ni. Tujuh satu enam dua ni. Okey, Ongnya berapa? Cikgu, dia dapat perpuluhan macam ni cikgu. Kadang-kadang dia sepatutnya kalau exam kan dia tak boleh perpuluhan. Tapi kadang soalan latihan ni kan, soalan yang kita reka-reka ni kadang dia jadi macam itulah. Kalau perpuluhan tolong bundakan. Lagi. Maknanya 4775 lah ni. 4775. Okey. Punita? Punita berapa? 2387. 2387. Okey. Jumlahkan, letak sini. Dapat tak balik 14,324 tu? Dapat. Okey. So, ini jawapannya mesti kosong. Oh, okey. Bagus. Hebat. Senang kan? Okay, next. Akaun semasa. Tolong saya. Akaun semasa. Sorry, saya punya laptop tak tahulah kenapa ni. So, 3 kolom. Fadilah, Ong, dan Punita. Fadilah, Ong, dan
Punita. First kali nak masukkan apa Baki bibi. Okey, Fadila punya debit ke kredit? Fadila Kredit. punya debit ke kredit? Kredit. Kredit. Fadila punya Okey. Okey. Baki bibi. Berapa Fadila punya? 5,600. 5,600. Ong punya? 4,200. Kredit juga? Kredit. Okey. Terima kasih. Punita punya? 7,800. Debit. Kredit juga? Debit. Debit? Ah. Okey. Punita. So, apa maksud punitanya debit ni? Saya tak faham kenapa punita debit Apa maksud dia tu? Kenapa Fadila dengan Ong kredit? 4200. Damia, apa maksud ni punita debit ni? Bagi bibi dia. Dekat semasa. Prem, apa maksud dia ni Prem? Syakila, sebut je ni. Ada ke Syakila? Amira. Ya cikgu. Kenapa dia? Punita ni dia apa ni, dia berhutang dengan perkongsian. Sebab tu dia debit. Okey. Sebab dia berhutang kan. Mungkin dia ada ambil lebih kan. Tahun sebelum ni dia ambilan dia banyak, untung sikit. Okey. Sebab tu dia debit Alright, pandai. Okey, dah masukkan baki, lepas tu nak buat apa ni? Next, langkah kedua. Ambilan. Debit kredit? Dekat debit. Pandai. Ambilan dekat debit. Kenapa debit? Sebab dia hutang kan. Hutang dengan tuntutan perkongsian. Perkongsi berhutang. Okey. Siapa yang ada ambil ni? Fadila. Fadila seorang je? Berapa? 4,800. 4,800. Ni 4,800 Tak tahu. Tak tahu? Sekejap. Mana? Apa cikgu? Ambilan Fadila. Kenapa? Tak. Bukan 4,800. Kena tambahkan dua-dua tu. Dia ambil dua kali. 4,800 campur 1,000 tu. Berapa tu? 6,400 cikgu. Total tak? Total dua-dua tu. 4,800 tambangan 1,600. Berapa? 6,400. 6,400. Okey. So nampak kita kena tambahkan tau tadi, bukan 4,800. Kita kena tambahkan dua-dua. Tolong. Berapa tadi? 6,000? 6,400. Okey, kejap 6,400. Okey. Next. Tengok semua-semua yang dekat akaun semasa akaun semasa lah, akaun pengasingan. First kali faedah atas ambilan. Berapa faedah atas 9 faedah Fadila?
Zaim. Berapa? Buat tak buat ni? 176. 176. Next. Tolak kan daripada pengasingan ni. Yang tolak ni kita nak debit ke kreditkan ni? Yang tolak ni. Kita akan kreditkan. Fadila 4,800 betul? Om berapa? 3,200. Okey. Punita 1,600. 1,600. Alright. Next. Oh, terkejut dan. Gaji berkongsi. Gaji kita jangan lupa gaji ni kita nak ambil yang tahunan ke? Kita nak ambil ni ke? Fadila 36,000, Ong 24,000. Bukan kita nak kena ambil gaji yang belum bayar. Ada tak gaji yang dah bayar? Ada tak maklumat gaji yang dah bayar? Ada tu kan? 1/4 daripada gaji Fadila dan Ong telah dibayar. So, kita nak kira ni 1/4 lah. Yang dah bayar 1/4. Yang belum bayar 3/4. yes, belum bayar dia 3/4. Ong pun 3/4. So berapa Fadilah 3/4? Kira kira tolong beritahu saya. Fadilah berapa? 27,000 27,000. Tak tahu? Saya tak pandai kira. Betul ke ni? 27,000? Betul cikgu, betul. Okey. Ong punya berapa? Ong punya 18,000. Oh, 18,000. Okey, ngam. Okey, rujuk balik dekat pengasingan, gaji dah masuk. Next ialah kongsi untung Kongsi untung nak hantar ni nak tulis sebagai apa ni? Nak tulis apa kat sini? Account? Pengasingan untuk rujuk. Pengasingan. Yes. Allah. Pengasingan untung rujuk. Waktu dia penuh saya tak ada ruang. Saya tulis untuk rujuk. Okey. Fadila 7,162. Ong 4,775. Punita 2,387. Alright. Dah ke? Cukup ni? Ada lagi tak? Agak-agak. Cikgu, faedah atas pinjaman tak ada tak ke? Oh, iyalah. Betul lah. Kan 4 step tu kan? Baki, ambilan daripada pengasingan dan yang terakhir faedah atas ambilan. Ada tak faedah atas ambilan? Bukan faedah atas Pinjaman juga, pinjaman. Sorry. Faedah atas pinjaman. Ada kan? Ada. Okey. Faedah atas pinjaman berapa? 600. 600. Ada tak yang dah bayar? Ada maklumat dah bayar tak? Tak ada kan? Yang Tak ada kan? Tak ada pun cakap faedah yang dah bayar berapa kan? So semua sekali belum bayar lah. So kat sini lah. Faedah atas pinjaman siapa? Fadila, Ong, Punita?
Punita. Fadila ke Ong ke Punita? Punita 600. Oh, pandai lah. Ada lagi? Ada lagi yang nak kena masukkan dalam kaus masa kita? Tak ada. Tak ada ngam. Nak buat apa lepas tu? Total. Imbangkan. Inilah kerja budak akaun sebenarnya, imbangkan. So nak tak nak awak kena tahu, nak tak nak awak kena praktis, nak tak nak awak kena masterkan benda ni. Kalau tak jadi macam saya tak tahu nak buat ni. So nak buat macam mana ni? Nak selesaikan sapu punya dulu. Fadila punya dulu lah Fadila punya. Yang besar mana? Debit ke kredit? Kredit. Kredit berapa? Prem tak jawab-jawab lagi. Berapa Prem jumlah Fadila punya kredit ni? Cikgu, Ya. 44562. 44562. Ada yang nak argue betul tak ni? Betul. Saya memang ikut cakap awak ni. 44562. Awak setuju longkang pun saya setuju ni. Okey, lepas tu tolakkan dapat berapa ni? Angka pengimbang untuk Fadila berapa? $38,338. Bagi SB. Berapa? 38,338. 38,378. Ni apa ni? 38,338 itu. Ha? 38,338. 33. Okey. 33. 3 ni. Okey. Ni apa butiran ni? Bagi HB. Oh, okey. Okey, pandai. Masya Allah. Baki HB. Okey, terus jadikan dia baki BB kan? Tiga lapan. Next, Ong pula. Ong sebelah je ni. Berapa jumlah ni? Berapa Ong punya? 30175. 175. Okey. 30175. So aku pengimbang ni sebab tak ada, samalah kan? Buat tak ada ni. 30175. Jadi kan terus baki BB baru. 30175. Okey, Punita punya. Mana lagi besar ni? Debit. Debit. So debit yang besar kita letak sebagai jumlah dia. So angka pengimbang dekat sini lah kan? Berapa? 3213. 3213. Yep. Butiran dia apa ni? Bagi HB. Baki
HB. HB. Kejap. Baki HB. Terus jadikan dia baki BB. So kenapa ni kita, ni saya nak sambung sikit. Ini yang maklumat baru mungkin untuk awak. Kenapa kita nak tahu nak buat sampai baki BB baru ni? Alhamdulillah. Kenapa kita nak sampai dapat baki BB baru ni? Sebab kedudukan di PKK nanti, bila kita nak buat PKK kita nanti, kalau yang berbaki debit ni kita akan berbaki debit lah, kurungkan dia lah. Dia akan negatif lah. Kalau bagi kredit memang akaun semasa ni duduk dekat sebelah equity pemilik kan, equity pemilik dia memang kredit. Okay, so penting ni untuk tahu ni. Okay, nanti kita akan sambung masa nak buat PKK tu. Cikgu. Saya memang lama sikit. Cikgu. Ya. Yang Fadilah dekat, sabar sekejap saya nak cakap ya, baki HB yang Fadilah tu saya dapat lain. Cikgu, saya pun tak faham cikgu macam mana Afiq dapat 37398. Orang ni dah siap baru nak cakap. Patutnya terus argue. Aku nak kena padam dulu ni. Okay, tak apa. Tak apa, kita betulkan. Lain kali, sebab tu saya tanya, ada siapa nak argue? Saya suka argument. Sebab bila argument kan kita bukan nak gaduh. Itu fight. Kalau argument ni kita benda ni betul, kita cakap. So bila argument berlaku, sebenarnya dia adalah percambahan pemikiran. Dia adalah percambahan idea. Sebab tu saya suka tanya, saya suka awak argue jawapan awak. Tapi jangan lambat sangat macam gini. Dah nak siap dah ni. Saya dah confident betul dah ni. Okay, tak apa, kita betulkan Ni salah. Kat mana yang salahnya ni? Dekat Fadilah tu. Jumlah ni betul. Jumlah yang tadi. Saya pun salah. Saya dapat 37 cikgu. Yang bagi jawapan pun salah. Macam mana boleh 38 ni? Okay, tak apa. So berapa? Ni jumlah bawah ni betul tak ni? Jumlah tu dah betul. Jumlah bawah betul dah. Jumlah ni betul. So yang salah ni yang ni. Ni yang salah. 38338 tu salah. Ni berapa? 37956 kot. 98. 986. Betul tak Balkis? Salah yang terpadang dia. Betul. Betul? Betul. Okay. 37986. Alright. So saya tengok balik. Baki-baki ni lah yang kita akan masukkan ke PKK. Kalau debit, kita kena kurungkan dekat PKK kita nak menunjukkan yang dia adalah baki debit. Okay. Kalau kredit, tak payah kurungkan. Dia memang kat kredit. Sebab EP ialah kredit. Equity pemilik ialah liability kredit. Okay. Nanti kita akan pergi kat PKK. Saya tak nak masuk lagi PKK dulu. Saya nak ada masa lagi ni, sekejap ni, 5 minit. Awak buat ni soalan Amin Basri Cita ni, dah buat belum? Belum. Saya ingat awak Amin Basri Cita. Belum Belum. Kita sikit lagi 15 minit ni. Saya nak awak pengasingan dan ontologi. Akaun pengasingan ni bukan dan ontologi terlalu padam tak ada pengasingan dan ontologi, dia akaun pengasingan je. Akaun pengasingan ontologi. Kalau betul kan? Untuk bersih dah bagi dah. Sekejap ni, cepat je ni. Nak tambah pemahaman awak tu, Okey, cuba buat 15 minit.
Cikgu, Yep. cikgu share video ni kat Telegram tak? Nanti saya share. Yang minggu lepas saya terlupa nak share. Nanti saya share. Tapi minggu lepas bukan cikgu dah hantar ke? Oh, ada eh? Ada tak silap saya. Okey. Yang ni saya hantar nanti. Saya dah record ni, nanti saya hantar eh. Okay cikgu, share. Alright.
Ekor pengasingan kan cikgu kan? Okey. Bukan pengasingan ontologi. Bukan dan. Tersilap typo. Okey.
Dah siap? Dah Ibu. Okey, semak. Betul tanda, tak betul bincang, tanya. Okey. Untuk bersih, sama tanda. Faedah atas sambilan Basri 50, Cita 200. Cikgu, Yup. macam mana cikgu dapat Basri punya 50? Saya dapat 100. 100 Okey. Dia ambil 2000 betul. Ya. 2000 berapa faedah dia? 5%. Ha. Okey, 1000 kan? Betul. Betul. 1100 kan? Tapi awak tengok dia ada letak kurungan ni, Basri 1 Januari dia ambil. So untuk kira faedah dia 2000 kali 5% kali lagi dengan 1 Januari sampai 30 Jun. Berapa bulan ni? 6 daripada 12. Sebab tu saya dapat 50. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Dia ada bagi tarikh bermakna kita kena pakai tarikh tu. Dia ambil tak sampai setahun. Gaji perkongsi Amin 6,000, allowance Basri dengan Cita 1,000, 2,000. So kita dapat kongsi untung 13,750. Kita agihkan ikut nisbah modalan. 2:2, nisbah 1. Siapa tak tahu macam mana buat nisbah ni? Nisbah modal. Amin punya 20,000. Amin. Nisbah Basri punya 20,000. Nisbah Cita punya 10,000. So kita kecilkanlah. Semua yang kosong-kosong ni boleh potong, tinggal 2 nisbah 1. Okey. Nah, ni kalau kita buat asing, kita kena asingkanlah seorang-seorang. Amin, Basri, Cita, sama je. Tapi yang lebih popular sekarang bentuk beruangan macam ni. So check. Sama. Baki dia Cita sebelah debit, Amin dengan Basri sebelah kredit. Sambilan, pada atas sambilan, check. Sama. Nanti imbangkan saya tak imbangkan. Imbangkan senang kot.
Okey, kita buatlah Amin. Mana lagi besar Amin sini? Berapa jumlah Amin? Tolong Afiq. Okey ke? Berapa jumlah Amin? Amin jumlah besar dia kat bawah ni. Kau semasa. Saya share screen kan? Share. Okey. Berapa Amin? Amin? Afiq? Tak siap lagi ke? 13900. 13900. Sini 13900. Ini ialah 13900. Butir dia baki HB. Terus jadikan baki BB sebelah kiri. Baki BB cross 13900. Basri punya mana lagi besar? Kredit kan? Berapa jumlah? 9900. Okay. 9900. Okay, tolakkan ni berapa angka pengimbang kita? Tujuh 950. Jadikan baki BB. Okay, untuk Cita mana lagi besar ni? Debit kan? 5,400. Betul? So, berapa angka pengimbang ni? Ego yang Salah lagi. 778 ego. 7850. Baki ni? Bagi HB? 78? 50. Okey, tak apa Fik, tak apa. Ini. Okey. Untuk Cita ni? Baki HB dia kat sebelah kredit kan? Berapa sini? $950. 950, pandai. So, dapatkan baki BB. Alright, settle hari ni. Minggu depan saya nak tambah lagi sikit. Tapi sebelum saya nak tambah tu, saya nak awak buat homework ni. Pengukuhan 4 dengan pengukuhan 5. Tapi tak payah buat PKK. PKK kita buat sama-sama nanti. 5 dah je ko. Dah buat? 4-5 dah? Tapi kau semasa tak buat lagi lah. Akaun semasa tak buat lagi? Okey, cantik. 4-5 ni siapkan akaun semasa dia. Nanti kita buat dia punya PKK. Okey. Boleh? Hari? Boleh. Kelas kita hari? Jumaat. Jumaat. Okey, Jumaat. Alright, nanti saya akan share insyaAllah. Kalau tak malam ni, besok saya akan share video hari ni. Jadi boleh guna sebagai rujukan lah kan. Mungkin tak ingat ke, tak faham sangat ke, tengok balik video. Boleh Alright. Kelas, terima kasih. Dah pukul 5 lebih ni, penat kan kawan daripada pagi tadi kan. Kelas. Dah lembek dah. Lebih baik bersemuka kan macam ni. Penat. Saya faham. Okey, tapi inilah cabaran kita, nak kita kena hadap dia. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alright. Terima kasih. Okey.